Dalil daripada ayat Al-Quran adalah dari surah Az-Zariyat ayat 49 yang bermaksud, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesaran Allah. Hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, zahirkan pernikahan dan sembunyikan pertunangan. Apa itu tunang? Pertunangan ialah menzahirkan keinginan untuk berkahwin dengan wanita tertentu dan memberitahu wanita atau penjaganya iaitu walinya mengenai hal itu. Pemberitahuan ini boleh dilakukan terus dari pelama atau melalui orang tengah iaitu keluarga pelama. Sekiranya pihak perempuan atau keluarganya bersetuju, maka berlakulah pertunangan. Hikmah bertunang. Pertama, dapat mengenali antara satu sama lain. Kedua, mengkaji akhlak, sifat dan kecenderungan kedua-dua pihak atau masing-masing dalam hidup mengikut hak syariat. Ketiga, kedua-dua pihak diyakini dapat hidup berdamai dan aman dalam kebahagiaan dan ketenangan. Yang pertama ialah mempunyai pegangan agama. Masuk hadis, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Riwayat Muslim. Yang kedua, daripada keturunan yang baik. Masuk hadis, wanita itu dinikahi kerana 4 hal. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah kerana agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ketiga, bukan daripada kaum kerabat. Imam Syafi'i berkata, janganlah seseorang lelaki itu berkahwin dengan wanita yang dari keturunannya iaitu kerabatnya. Al-Zanjani berkata, hal ini berlaku kerana objektif perkahwinan adalah untuk menghubungkan kabilah-kabilah supaya dapat tolong-menolong. Namun, perbuatan ini tidak dicela kerana Rasulullah sendiri telah mengkahwinkan anak baginda Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Talib untuk menerangkan hukum perkahwinan antara kaum keluarga yang terdekat adalah harus. Bagi lafaz pinangan, terdapat 2 iaitu lafaz soreh dan juga lafaz kinayah. Bagi lafaz soreh, yang pertama, aku ingin menikahimu, dan yang kedua, jika kamu halal, aku ingin kahwin denganmu. Lafaz pinangan yang kedua iaitu lafaz kinayah. Yang pertama, aku tidak pernah berjumpa orang seperti kamu. Yang kedua, jika kamu halal, izinkanlah aku. Hukum meminang perempuan yang telah menjadi tunangan orang lain adalah haram berdasarkan dalil Nabi SAW, riwayat Ibnu Umar, yang bermaksud Nabi melarang berjual beli di atas jualan sebahagian dari kamu dan seorang lelaki meminang tunangan saudaranya sehinggalah dia meninggalkan tunangannya ataupun diizinkan oleh saudaranya untuk meminang perempuan tersebut. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama' berpendapat digalakkan melihat perempuan yang ingin dikahwini. Manakala pengarang kitab Aun al-Ma'bud iaitu syarah hadis Abu Daud berpendapat diharuskan melihat wajah dan tangan sahaja kerana kedua-duanya bukan aurat. Hadis daripada Mughirah ibnu Syu'bah. Aku bertunang dengan seorang perempuan pada zaman Nabi Muhammad. Baginda bertanya, adakah engkau melihatnya? Aku berkata, tidak. Lalu Nabi bersabda, lihatlah perempuan tersebut. Sesungguhnya ia boleh mengekalkan perhubungan antara kamu berdua. Pertunangan merupakan langkah pendahuluan dan hanya satu bentuk perjanjian untuk mengadakan perkahwinan sahaja. Oleh itu, kedua-dua pihak yang bertunang mempunyai hak dalam membatalkan pertunangan. Maka, jumhur ulama' berpendapat bahawa hukum membatalkan pertunangan adalah harus. Sekiranya tiada sebab yang munasabah, maka perjanjian seperti itu iaitu pertunangan tidak harus dibatalkan. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu, hukum meminta kembali hadiah adalah haram. Adapun harta yang dipinjam wajib dikembalikan, manakala pihak yang menerima hadiah tidak wajib mengembalikannya. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, sesungguhnya tidak boleh bagi pihak yang melamar meminta kembali akan hadiah yang telah diberikannya, sama ada hadiah itu masih wujud atau telah rosak, kerana hadiah itu sama hukumnya dengan hibah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak halal bagi seseorang bahawa memberi ia satu pemberian kemudian dia mengambil kembali pemberiannya itu, melainkan pemberian bapa yang telah diberikan kepada anaknya. Doa yang boleh diamalkan sepanjang bertunang ialah yang pertama di dalam surah Al-Furqan ayat 74 dan yang kedua, Allahumma sakhirli zawjan salihan yakhtibuni wa yatazawwaju bi wa yakuna sahiban li fid dunya wal jannah. Jazakallahu khairan kathira kepada Ustaz Mahathir bin Mohamad atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga Ustaz sekeluarga sentiasa dalam redha Allah Ta'ala.